واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا صدق الله العظيم. Baik, ada silap ada silap, minta maaf nah. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, firman Allah Subhanahu wa taala, mafhumnya di bawah tu tengok. Allah kata apa? Dan ingatlah wahai Muhammad, ketika engkau berkata kepada orang yang telah dikurniakan oleh Allah, yakni dengan nikmat Islam, dan yang engkau juga telah berbuat baik kepadanya, jangan ceraikan istrimu itu dan bertakwalah kepada Allah, sambil engkau menyembunyikan dalam hatimu perkara yang Allah akan menyatakannya, dan engkau pula takut kepada yakni cacian manusia, padahal Allah jualah yang berhak engkau takuti, yakni melanggar perintahnya. Kemudian setelah Zaid selesai habis kemahuannya terhadap istrinya, yakni dengan menceraikannya, kami, kata Allah, kahwinkan engkau dengannya, supaya tidak ada keberatan atas orang-orang yang beriman untuk berkahwin dengan istri-istri anak-anak angkat mereka. Apabila anak-anak angkat itu telah selesai habis kemahuannya terhadap istrinya, yakni lalu menceraikannya, dan sememangnya perkara yang dikehendaki Allah itu tetap berlaku. Satu, ada lagi ayat belakang tu, satu lagi, ayat 38. Nanti 37 ni 38. Baik. Ma kana 'alan nabiy min harajin fima faradallahu lah, sunnatullahi fil ladina khalau min qabl wa kana amrullahi qadaran maqdura. Sadaqallahul azim. Tidaklah ada sebarang keberatan yang ditanggung oleh Nabi dalam melaksanakan perkara yang telah ditetapkan Allah baginya. Yang demikian itu adalah menurut peraturan Allah yang tetap berlaku juga kepada nabi-nabi yang telah lalu. Dan ingatlah, perintah Allah itu adalah satu ketetapan yang ditentukan berlakunya. Sadaqallahul azim. Maka daripada dua ayat 37 dan 38 surah Al-Ahzab, kisah di sebalik ni, baik saya baca dulu sebelum kita bincang. Kisah di sebalik ayat ni, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengahwinkan Zaid bin Harisah dengan sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab binti Jahsh. Zainab binti Jahshin. Kita ada tengok dalam hadis, ada juga yang diriwayatkan oleh Sayyidatuna Zainab. Di antaranya hadis berkaitan dengan dinding Ya'juj wa Ma'juj yang Nabi kata sebesar ni, kan? Diriwayatkan oleh Sayyidatuna Zainab binti Jahshin radhiyallahu taala anha.
Baik, ni di awal sebelum daripada Nabi mengahwini. Tengok, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kahwinkan Zaid bin Harisah. Siapa Zaid bin Harisah ni? Iaitulah anak angkat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekejap kita cerita lanjut sikit. Nah, dan Zainab ni pula siapa? Zainab ni sepupu Nabi, sepupu baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kenal kat mana? Sekejap lagi insya-Allah ada di bawah tu. Macam mana kenal sepupu ni? Sebelah mana? Kan ada di bawah tu insya-Allah. Baik, Zaid adalah hamba milik Khadijah radhiyallahu anha asalnya. Nah, hamba kepada Khadijah, yakni isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ummul mukminin Sayyidatuna Khadijah. Asalnya hamba kepada Khadijah. Kemudian dihadiahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas perkahwinannya dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian baginda memerdekakannya. Dah jadi dah hak Nabi, maka Nabi merdekakan. Macam kita bila orang hadiah kita jadi hak kita dah. Bila jadi hak kita tu, kita nak buat apa hak kita. Nak jadi hak kita. Tak payah tanya dah orang hak sebelum tu. Kan ni saya ni boleh tak saya nak ni. Dia dah bagi dah kat kita, jadi hak kita. Kan kita nak buat apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nak buat apa tu maknanya untuk benda yang baiklah, benda yang halal, bukan benda yang haram. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian baginda merdekakannya dan menjadikannya sebagai anak angkat yang dikasihi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan bahkan dalam kisah sebelum ni pun kita tengok yang menemani Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya ke Taif adalah Zaid bin Harisah radhiyallahu taala anhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Setelah kewafatan Sayyidatuna Khadijah cerita tu. Baik. Zainab pula merupakan adik kepada Abdullah bin Jahsy radhiyallahu anhu yang gugur syahid dalam peperangan Uhud. Abdullah ni syahid dalam perang Uhud. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu Zainab bernama Umaymah. Masuklah ibu Abdullah tu jugalah. Ibu Abdullah, ibu Zainab, nama dia Umaymah binti Abdul Muttalib. Tengok tang binti tu maka fahamlah kita kena kok belah mana. Kena kok sebelah mana sebab Nabi sallallahu alaihi wasallam Muhammad bin kan Abdullah bin kan pikut tu. Maknanya sebelah ayah Nabi, sebelah ayah Nabi Abdullah bin Abdul Muttalib, yang ni Umaymah binti Abdul Muttalib, kena sebelah ayah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan maknanya apa? Mak saudara, mak menekan. Orang Kedah, orang Tara kata mak menekan, mak saudara. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sepupulah dekat. Dekat. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminang Zaid. Saya tengok bab ni panjang tak ni? Tu baca bilah dulu, saya tak ada habis pula. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminangnya, yakni meminang Zaid, Zainab dan keluarganya merasa keberatan untuk menerima pinangan itu. Seberat nak terima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tetapi kena ingat yang pinangkan itu adalah Rasulullah. Tapi ada orang yang cerita bila sebut reka tu maknanya cerita tak betul lah, nak memburukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kisah ni ada konflik kan. Kalau kita baca terjemahan ayat secara sekali lalu pun rasanya boleh faham konflik dalam ayat ni, dalam kisah ni. Sebab tu ada orang yang reka cerita. Baik. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meminangnya untuk Zaid, yakni meminang Zainab itulah untuk Zaid. Meminang Zainab untuk Zaid dan keluarganya merasa keberatan untuk menerima pinangan itu. Sebab apa? Memandangkan kedudukan Zainab yang mulia di kalangan kaumnya. Kan? Zaid tadi kita faham, dia ni hamba kepada Khadijah, kemudian hadiah kepada Rasulullah. Rasulullah merdekakan dan
jadikan sebagai anak angkat. Tapi kalau nak kira dia punya silah tu, dia hamba. Dia hamba. Bab kedudukan ni bukan zaman kita je duduk tikai. Dulu pun duduk tikai dah bab kedudukan ni. Nak tengok macam tak setaraf, macam tak sama. Jadi sebab itulah keluarga Zainab ni berat nak terima pinangan daripada Nabi SAW untuk Zaid bin Harisah. Sebab mereka ada kedudukan. Zainab ni ada kedudukan, ada kemuliaan dalam kalangan kaumnya. Maka bila mereka merasakan yang demikian, Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan satu teguran. Allah turun satu teguran terhadap sikap mereka yang rasa galat, yang rasa berat nak terima pinangan tersebut, disebabkan mereka merasakan kemuliaan yang ada pada mereka. Kan rasa mereka lebih mulia, kedudukan mereka lebih hebat, yang bakal suami ni pula asal daripada kalangan hamba, tak layak. Walaupun sebenarnya yang meminang itu, yang masuk meminang itu adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak nampak datang Rasulullah tu. Sepatutnya tengok hak meminang, yang main masuk meminang ni siapa? Rasulullah. Nampak Rasulullah ni, maka siapa pun yang Rasulullah tolong recommend ni kira terbaik lah. Memang terbaik sebab Rasulullah yang tolong recommend kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tapi disebabkan ada perbezaan dan merasakan kita mulia, tu bahaya tu. Merasakan kita mulia, merasakan kita hebat, macam mana perangai yang ada pada diri iblis tu. Merasakan dia mulia, merasakan dia hebat, dialah yang terpaling baik. Tu bahaya tu. Iblis lagi dahsyat. Dengan perintah Allah dia boleh tolak macam tu lah. Tu iblis. Tapi kita pun kadang-kadang ada juga orang hari ni nak ikut perangai iblis tu. Kan ada manusia hari ni tuan-tuan duk perli pula orang solat 2 rakaat lepas subuh. Perli pula orang solat 2 rakaat lepas subuh. Dah kaya ke belum? Ni yang solat 2 rakaat lepas subuh ni, maknanya dia nak abang 2 rakaat selepas subuh tu duha. Boleh jadi duha lah. Kan Nabi kata orang solat duha ni murah rezeki. Murah rezeki. Dia duk tanya duk perli ni yang solat 2 rakaat lepas subuh ni dah kaya ke? Kan sebab dia bukan orang Kedah. Dah kaya ke solat 2 rakaat lepas subuh ni? Dia duk perli main macam tu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia ni orang Melayu, agama dia Islam. Tapi dia boleh cakap benda macam tu. Tak tahulah tuan-tuan. Tu tengok nak beli tanah ke nak beli apa, saya pun tak tahu lah. Mereka tulis itu duk percaya pada apa feng shui ke apa, saya pun tak tahu betul tak betul. Tapi memang dia ada sebut jugalah benda tu. Kan orang kaya dia kata biasa nak beli tanah, nak beli rumah, korang ada. Kan sombong lah tu. Sombong lah tu. Itulah sombong. Itulah sifat sombong. Sebab tu Nabi tak bagi ada sifat sombong ni. Kalau nak kira manusia paling kaya atas dunia ni, kaya lebih daripada dia lagi, Qarun tu. Sampai kau belah sini pun hari tu buat cari harta karun. Dapat kau orang Melayu harta karun lah. Orang Melayu kan, orang Arab panggil Qarun. Nak abang kaya sampai kau belah anak baru pun ada harta dia. Kan? Tapi mati dia bagaimana? Tengok dalam Quran Allah cerita. Sebab apa Allah cerita dalam Quran? Allah nak kita ambil jadikan pengajaran. Tapi hari ni kita bila Allah bagi nikmat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kita mula jadi orang, jadi manusia yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi orang yang sombong dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tak sepatutnya keluar kalam macam tu. Sekalipun kita tu kaya, tapi jagalah, berhati-hatilah. Kadang-kadang hak dia duk perli tu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang solat 2 rakaat sebelum subuh, orang solat 2 rakaat lepas subuh. Dia duk faham kaya ni harta je kot. Padahal harta tu pun bila-bila masa Allah boleh tarik balik. Bukan kata harta je, kesihatan yang dia ada hari ni pun Allah boleh tarik balik.
Allah boleh tarik bagi dia stroke, sengit mulut, nak cakap tak boleh. Boleh tak? Yang hari ni lancang sangat bercakap ni. Boleh je Allah nak tarik nikmat tu, kena stroke, sengit mulut, nak cakap tak boleh. Baru ni tuan-tuan minta orang doa. Saya nak tak sihat, minta nak orang tolong doa. Tu yang Allah abang dalam Quran ni. Cerita ni Allah duk abang dalam Quran dah. Kita duk baca Quran, cuma faham dengan tak faham je lah. Baca ni khatam tak tahu apa kali lah. Kalau Ramadan lagi sekali khatam. Kan? Faham dengan tak faham. Allah cerita perihal manusia, perihal makhluk Allah yang Allah jadikan ni, ada sifat dia macam tu, walaupun bukan semua, tapi ada perangai macam tu. Tengok dalam Al-Quran surah Al-Isra pada ayat 67 ni, antaranya Allah cerita perangai manusia ni. Mafhum firman Allah Subhanahu wa taala, dan apabila kamu terkena bahaya di laut, kata Allah. Ini contoh dalam ayat ni Allah sebut laut. No, turun pi laut, tak tahulah tuan-tuan, katalah contoh saya buat macam ni lah. Mungkin kita nelayan, nak bagi mudah faham, mungkin kita nelayan, kita turun pi di laut seorang. Tiba-tiba ombak bergelora, angin kuat datang kepada kita. Kita nak minta tolong dengan siapa, tak ada siapa pun yang tahu. Kita duduk tengah laut tu. Nak telefon siapa, line pun tak ada. Duduk tengah laut tak ada line. Nak telefon siapa, tak tahu. Nak kelui orang, tahu kelui no. Nak kelui. Tolong. Siapa tahu? Tak ada siapa tahu. Waktu tu nak minta ke siapa? Ke Allah. Waktu tu ya Allah, tolonglah aku ya Allah, selamatkanlah aku ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Waktu tu lah dia sebut la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Keluar mai baik-baik belakang. Waktu tu saya mau dia nampak tak ada siapa boleh tolong waktu tu melainkan Allah. Ni waktu yang kritikal, waktu yang antara hidup dan mati. Bukan macam waktu lah ni. Waktu lah ni dak ni. Kan? Waktu lah ni kalau orang tu boleh ingat ke Allah Subhanahu wa taala semata-mata, masya-Allah. Ada orang, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dia hebat. Hebat macam mana? Dia dapat merasai kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk dia. Dia dapat rasa Allah bagi kasih sayang tu. Kita ni nak dapat rasa tu payah. Ada orang dapat rasa. Hebat orang kalau macam tu. Waktu dia makan, tiba-tiba dia menangis. Pelik tak? Pelik. Bagi kita pelik. Tapi bagi orang yang dapat merasai kasih sayang Allah, tak pelik. Kita kata apa hal dia ni makan pun menangis. Dah. Sebab dia dapat rasa kasih sayang Allah Subhanahu wa taala atas diri dia, untuk dia. Sebab dia tahu aku ni bukanlah hamba Allah yang baik pun. Semayang pun kadang-kadang lalai. No, semayang pun kadang-kadang masih ingat dunia. Amalan aku pun tak banyak. Puasa sunat tak rajin. Kita kan, kita tahu diri kita. Tapi dia kata Allah masih bagi aku rezeki. Aku boleh makan macam orang lain. Walaupun makanan aku taklah mahal macam makanan orang kaya, tapi Allah bagi aku boleh rasa sedap dengan makanan ni. Kita nak dapat bayar tu, bayar. Allah bagi aku boleh rasa sedap tu ada. Walaupun makanan aku ni tak mahal macam makanan orang kaya. Kan? Tak mahal macam makanan orang kaya, hebat-hebat mahal makanan. Tak, dia makan biasa-biasa. Tapi dia kata Allah bagi sedap duduk kat aku. Walaupun makanan ni biasa, aku boleh makan sampai habis makanan ni. Dan sedap tu rasa tak tahu nak abang macam mana. Sayang Allah kat aku ni, dia kata. Punya sayang Allah kat aku ni. Nah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah bagi nikmat. Kita nak kata Allah ustaz saya usaha, ustaz Allah bagi rezeki kat saya boleh makan, tak juga. Orang duduk dalam penjara, mereka bukan dibayar gaji pun, suruh buat kerja. Kalau suruh buat kerja sekali pun tak dibayar gaji, sedang cerita tak ada kerja. Duduk dalam penjara tak ada kerja, tapi time makan dah makan. No, duduk di katil hospital. Orang sebut hospital ni teringat doa sama no untuk
isteri Ikmal. Kan mudah-mudahan Allah pun mudahkan urusan ya untuk salin. Saya ingat itu dah salin dah kan, keguguran itu kan. Punya belum kita ustaz tolong doa kan semua. Saya sebut ni minta ibu-ibu ayah semua tolong doa lah. Kan saya ni banyak dosa kan. Ibu-ibu ayah ramai depan ni, Allahumma salli ala Muhammad ya, yang soleh, yang baik, yang alim, yang wara' ni. Nah doa lah sama insya-Allah, mudah-mudahan Allah memudahkan urusan zaujah Ikmal ni, dipermudahkan urusan insya-Allah, amin. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. No, duk dekat hospital no. Hak tu kalau suruh kerja, pakai tak boleh buat apa. Lagi teruk sakit. Orang sakit duk kat katil hospital, nak suruh dia buat kerja, dah tak payah buat kerja. Cukup time makan misi bawa mai. Bagi makan. Lalu dengan tak lalu nak makan. Bukan kerja pun. Kalau kita nak abang kita kerja, Allah bagi kita rezeki, dak juga. Dak juga. Ada di antara orang tak ada kerja, macam contoh saya sebut tadi lah, tak ada kerja tapi sampai masa ada makan, sampai masa ada makan, sampai 3 kali sehari. Tu pun kita ni, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tak erti nak ucap alhamdulillah. Tu orang tadi dia boleh makan, dia boleh menangis tu. Bagi kita pelik, bagi dia tak pelik. Kita ni nak menangis payah, dia dalam makan tu dia menangis sebab dia boleh rasa kasih sayang Allah tu pada diri dia. Allah masih bagi nikmat kepada aku, walaupun makanan aku ni taklah sedap, taklah mahal macam makanan orang lain, tapi aku boleh makan, aku rasa sedap. Sebab sedap tu ada, Allah bagi sedap tu kat aku. Sebab tu aku boleh makan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, sebab tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah jadikan kita ni dalam sebaik-baik kejadian. Cuma kita ni ada di antaranya yang lupa, yang kufur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Mana dalil? Dalil yang paling mudah lah ibu-ibu ayah-ayah. Saya ambil daripada juzuk yang ke-30 just now. Surah At-Tin. Yang Allah habaq kat kita, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Bila dengar surah ni, bila dengar ayat ni, imam baca ni, apa kita faham? Kita kena cuba faham supaya dia masuklah hati kita. Imam pun dia baca, dia faham. Bila dia faham, makmum akan rasa sama. Walaupun dia kena tak faham makmum ni, tapi bila imam tu dia faham, dia baca, dia faham apa Allah kata. Orang di belakang boleh rasa, zauq, rasa tu masuk walaupun tak faham. Saya jumpa jemaah doa, Allah Ustaz, rasa masuk sampai dalam. Kalau tanya, jangan tanya faham ke tak, tanya faham tuan-tuan jam. Dia tak faham tapi dia boleh rasa, cerita tu boleh rasa masuk. Tu Quran. Sebab kita baca ni, kita duk cerita ke orang, macam mana nak cerita? Kita kena menghayati, kita kena faham. Allah kata laqad khalaqnal insan, sesungguhnya kami, kata Allah, telah menciptakan, telah menjadikan manusia fi ahsani taqwim, dalam bentuk yang sebaik-baiknya kita. Ni hak tak erti nak bersyukur ni. Hado cakap lebih kurang macam tadi tu. Hak malah nak sebut alhamdulillah. Allah bagi nikmat, malah nak sebut alhamdulillah. Makin tidur pun tak erti nak sebut alhamdulillah. Allah jadikan dalam bentuk sebaik-baik kejadian, yakni maknanya Allah bagi kelengkapan yang sesuai dengan keadaan. Mata Allah bagi untuk apa? Melihat. Tak benar pula mata Allah bagi untuk apa? Cakap ustaz, balik awal. Allah bagi mata untuk melihat. Cuma Allah nak tengok kita melihat tu melihat apa? Melihat apa? Kan? Allah bagi telinga untuk mendengar. Allah bagi mulut, lisan, lidah untuk bercakap. Allah bagi kaki untuk Allah bagi tangan untuk kita melakukan kebaikan, buat kebaikan dengan tangan ni. Tu contoh besarlah panca indera kita. Tapi ada manusia yang diguna mata untuk melihat maksiat, ada diguna telinga untuk mendengar benda-benda yang munkar.
untuk dia melakukan benda fitnah, benda mengumpat. Ada orang yang guna kakinya bukan untuk jalan yang baik, tetapi untuk benda yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia tak guna kaki untuk tujuan ibadat, tak guna kaki untuk tujuan untuk main masjid, untuk main mengaji, tapi dia boleh guna kaki ni untuk pergi ke pusat-pusat karaoke. Ni Coldplay nak main Malaysia ni, sebut dia kan, benda kena sebut. Ni Coldplay nak main Malaysia ni, dengan duk gatai-gatai nak jamak solat pula. Dia pun kata, "Pak Ustaz, kami mayang Coldplay balik awal kalau duk jamak." Sebab jamak ni untuk tujuan maksiat tak boleh. Coldplay tu bukan main nasyid. Kalau Coldplay tu main nasyid, boleh panggil lagi lepas ni. Dia bukan nasyid, dia main dah satu band, satu kumpulan yang memang satu dunia tahu dah. Ada negara yang memang dah blok dah, tak bagi masuk, sebab tahu dah rekod. Tapi kita di Malaysia tak tahu macam mana boleh lepas main. Ish, noh, dah payah nak kuliah noh. Lagi tak boleh kuliah terus. Dak lah, tak cakap pun tak boleh juga, kena cakap juga. Nak kena cakap juga benda ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ujian yang Allah bagi kuih banyak kat kita, bagi kita ni duduk di ujung-ujung. Tak tahulah, negara-negara lain ada yang tak bagi masuk, tapi di Malaysia ni bagi masuk. Mufti wilayah pun dah serah dah, kan? Tapi itulah, kadang-kadang ada lagi pandai daripada mufti, ada lagi pandai daripada alim ulama. Payahlah tuan-tuan. Takkan nak jadikan Malaysia ni negara yang seperti itu, kan? Dah tahu dah mereka ni macam mana, mereka punya cara hidup mereka. Sebelum ni pun pernah main belum ni? Pernah main belum? Pernah main? Aduk cium mentah-mentah tu bukan mereka. Ibu-ibu tengok meloya, ayah tengok muntah terus. Tapi ada orang dia suka, dia seronok. Baik, umur bukan alasan. Kata tak boleh. Tak tahu tuan-tuan nak sebut lebih-lebih pun payah kok. Faham-faham diri ya. Kan, sehari dua ni orang dah sebut nama Wahab. Saya pun dah pening, pasal apa Wahab pula, tak ada nama lain kan nak sebut. Kan? Saya pun tak tahu. Ibu tak tahu kok ada suami nama Wahab, saya pun tak tahu. Tapi sehari dua orang dah sebut nama tu. Kan? Saya pun tak tahu siapa. Ayah tak tahu lagi tu. Pandai-pandai cari sendiri. Kan? Ibu-ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa nak jadi ni? Apa nak jadi? No, kita ni duduk ujung-ujung usia dan ujung-ujung dunia. Baik, tengok tadi Allah jadikan manusia dalam sebaik-baik kejadian dengan kelengkapan yang sesuai keadaannya. Allah bagi mata untuk apa, tangan untuk apa, semua ni sesuai dah sepatutnya. Tetapi kata Allah, thumma radadnahu asfala safilin. Kemudian jika ia panjang umur hingga tua atau menyalahgunakan kelengkapan tersebut, macam tadi ya, kaki guna pergi tempat maksiat, tangan guna duk pukul orang, duk buat zalim kat orang, kan? Mata ni kau nak tengok kitab dak kerja dak sekodeng orang kan? Telinga kau nak dengar majlis ilmu dak, dia suka dengar ada kedai kopi punya cerita. Ni salah guna kelengkapan hak Allah bagi ni. Allah kata apa yang Allah akan jadikan? Radadnahu, kami kembalikannya asfala safilin, ke serendah-serendah peringkat orang-orang yang rendah. Allah akan jatuhkan dia ke peringkat yang paling rendah sekali. No, walaupun hari ni ada orang dia tak rasa benda tu, sebab Allah bagi ke dia atas dunia ni, duduk di atas tu dia sombong, dia lupa akhirat nanti Allah boleh jatuhkan dia, benamkan dia ke dalam neraka yang paling dalam sekali. Dia
Sebab dia kata macam-macam dah, dia cakap macam-macam dah, tapi dia masih lagi maintain duk macam tu. Dia lupa akhirat nanti. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ada orang yang Allah sayang, Allah bagi kita dunia ni sebab Allah sayang. Dia cakap lebih kurang Allah bagi stroke kat dia. Allah sayang lagi tu. Allah nak dia patah balik. Tengah-tengah duduk di atas, tiba-tiba jatuh bisnes dia. Allah sayang lagi tu. Allah nak dia muhasabah, patah balik, minta ampun, taubat kepada Allah sebelum terlambat. Allah sayang. Tapi orang yang Allah tak sayang, istidraj, nak Allah akan biar dia hanyut, lemah dalam kemewahan dunia ni, dalam kesesatan dunia ni, hinggalah dia akan sedar di akhirat nanti tu. Inilah yang binasa. Inilah manusia yang binasa. Bila Allah nak jatuhkan satu orang manusia, satu orang hamba Allah ni, tak ada manusia mana pun yang hebat mana pun boleh pergi angkat dia balik. Tak ada. Tapi bila Allah nak mengangkat satu orang manusia, hamba Allah ni, daripada bawah orang tak kenal, Allah nak angkat dia. Tak ada satu orang yang ada kuasa atas dunia pun boleh tahan, boleh sekat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu-ibu, ya ayah dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jangan terbaru ni lah ibu-ibu, ayah tengok kematian bekas ahli kumpulan nasyid intim Suhaimi Sa'ad tu, kan? Mereka ni mula nasyid secara sallallahu alaihi wasallam Muhammad, orang mula kenal lagu mereka sekitar tahun 2000 lah. Album pertama mereka boleh masuk duk nombor 1 dalam carta era. Carta era, bukan carta Hakim Zayan duk nombor 1 tak apa. Macam saya lah Zayan lah, kerap dengar Zayan, kan? Ni era, kan? Dia punya tagline lah, saya pun tak ingat era tu apa dia tagline dah. Tapi nak bang radio muzik-muzik biasa pernah duduk nombor 1 ranking pertama lagu nasyid. Hebat ah, hebat ah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hebat, kan? Kemudian dia keluar daripada intim jadi out team. Tadi di intim dah out team, dia keluar daripada intim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian dia hidup dengan dunia dia, tapi dia kerap buat live TikTok dan kerap juga kena kecam. Sebab dia anak dia sebaya dengan saya, anak dia 4 orang semua tak sekolah. Dia ajak sendiri, kan? Mungkin dia ada target dia. Sebab kita ibu ayah, bila anak-anak macam ni, kita yang lorongkan perjalanan kehidupan mereka. Macam anak saya kat Selong, saya hantar tak ke Pelik, darjah 5 saya tarik, tak ambil UPSR. Patutnya jangan UPSR, padahal saya pun dulu mengajar dekat sekolah, kan? Sebab kita yang nak mencorakkan jalan untuk mereka, ya. Dan saya ada target, saya bantak pergi tahfiz hafal Quran 30 juzuk, nah, walaupun dia berat. Anak sulung saya ni sampai lah duduk di sana ni. Kadang bila dia buat silap, dia mengadu ke umi dia. Kita akan minta maaf, Haikal. Dia buat sedih. Dengan saya dia tak berani. Dengan umi dia. Itu dia bawa kita satu orang dalam masa dia dah khidmat jadi imam tarawih. Kata tu accident, dia amang kat umi dia. Kat saya dia tak abang. Haikal minta maaf. Kata Haikal pun tak tahu nak jadi macam tu. Silap Haikal sebab tak dengar pesan umi, pesan abah. Umi dah pesan dah, abah dah pesan dah, jangan bawa kita orang. Dia akan bawa juga. Sebab dia pun suruh dia hantar makanan. Nak pergi dengan motor tak boleh, barang banyak. Jadi kawan jenis lurui, macam puak dia lah. Kawan jenis lurui, kan? Makcik-makcik tu suruh dia pun start kereta pergi lalu. Accident, bukan accident, langgar sikit kereta dia pinjam tu nak kena repair lah. Jadi duit jadi imam tu habis kot tu lah. Sedih
sedih ya. Lepas tu dia ayat-ayat ujung tu kita dengar pun sedih. Ayah ni walaupun cengeng, tapi belakang tu saudara kata apa? Kan? Belakang tu hati lembut juga, depan je cengeng. Kan? Akal tak tahu macam mana nak buat bagi abah dengan umi ni bangga dengan Haikal. Sedih bunyi belajar tak pandai dia tak kan, harap boleh hafal Quran lah kot. Saya ni dengar pun sedih, ni cerita pun sedih. Kan, kerah-kerah cengeng-cengeng pun hati ni tak boleh. Kita dengar sedih, tak apalah, bagi dia tanggung dan bagi dia rasa tu pengalaman dalam hidup dia. Duit dia untuk jadi imam tu dia kena bayar, biar pi kat dia, biar dia rasa tu pengalaman dia, biar dia tahu susah kehidupan. Orang ni minta nombor akaun, serobat nombor akaun nak masuk pertandingan hafazan Quran berserta taranum. Orang ni ustaz dia hantar, mudir hantar, Ustaz Hadi Ismail pernah main jadi imam sini untuk Ramadan Qiyamul Lail. Ustaz Hadi Darus Syatibiyah, dia tak pernah masuk, tahun ni dia masuk. Ustaz Hadi yang tak main kat saya, Ustaz tahniah Haikal dapat pi peringkat seterusnya lepas saringan. Dia dah habis dah 30, cuma tak buat syahadah lagi. Memang niat saya nak dia jadi hafiz Quran. Walaupun dalam keluarga kami 9 beradik ni seorang pun tak ada hafiz Quran. Keluarga saya lah 9 orang. Daripada abang sulung saya sampai hak bongsu seorang pun tak ada hafiz Quran. Maknanya tak ada dalam bidang tu. Cuma saya nak jadikan anak saya paling kurang seorang, utamanya yang sulung, untuk jadi hafiz Quran. Mudah-mudahan nanti kami ni kurang tak mana-mana, akhirat nanti dia boleh tolong syafaatkan kami. Itulah harapan selain daripada atas dunia ni. Jadi bila duduk dalam tahfiz ni, kita nak corak macam mana? Tahfiz dia pula dia tak ada tuan-tuan PMR ke, SMA ke, SPM ke, tak ada. Tahfiz kemudian baca kitab, ada hadis dan sebagainya. Kita lah corak. Cuma corak saya bagaimana? Satu masa nanti insya-Allah saya akan suruh juga dia ambil SPM. Saya akan tak juga untuk dia masuk ambil SPM. Tu masa depan dia juga. Kan? Kita lah kena corak kebaikan tu. Boleh jadi almarhum ni pun saya tak tahulah dia nak corak macam mana anak dia, boleh jadi lebih kurang macam tu juga. Walaupun hari ni dia ajak sendiri anak-anak dia, pandai-pandai anak-anak arwah Suhaimi ni bukan tak pandai-pandai belaka, dia ajak sendiri, anak-anak dia. Nah kan, mungkin ujung-ujung dia akan bagi macam tu, wallahu ta'ala a'lam. Tapi yang kita tengok dia bagi agama kat isteri dan anak-anaknya ni. Bila mana dia meninggal, isteri ni wartawan duk tanya, yak mata tak menitik tu. Hak ni kita jam. Ayak mata tak menitik, wartawan duk tanya. Kita ni kalau mau duk tanya time tu balik awal ya. Tak boleh tahan. Duk lama sekali. Tapi dia duk abang kat isteri dah. Dia duk abang, dia tak mau hidup lama. Dia nak hidup 43 tahun dah. Dia duk abang nak hidup 43 tahun je. Allah kenan doa dia tuan-tuan. Allah kenan doa dia. 43 tahun dia sambut hari lahirnya 12 hari bulan 10. 15 hari bulan 11. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kan? 43 tahun sebulan biskit lah. Allah makbul doa dia. Dia nak hidup 43 tahun dah. Hebat tuan-tuan. Muda 43 tahun. Saya dah tengok Ustaz dia punya hak live dia bila, saya tak tahulah, ada orang share. Orang kata kat dia tak mau buat comeback balik kan dia dulu dengan intim, dia punya nasyid apa semua kan. Kenal dah intim ni ke tak kenal? Antara lagu dia itulah, bagaikan permata di celahan kaca, kerdiknya sukar untuk dibezakan. Kepadamu Tuhan ku pasrah harapan, moga tak tersalah pilihan. Itulah antara lagu dengan intim.
Kan boleh tak saya out team dia, boleh tak? Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cak mana tadi tu lupa, nasyid lupa tu. Cak mana tadi? Comeback. Tak mau comeback balik lah. Saya tengok pendek je dia punya, orang cut dia punya tu kan, live dia bila saya tak tahu. Saya pun jarang tengok sangat, tapi bila dia meninggal ni orang dah sebut-sebut kan, kita bila kerap tengok dia connect benda yang sama. Dia buat dekat Bangla, dia suka menghiburkan orang. Ni kelebihan dia suka hiburkan orang. Walaupun dia tak masuk Maharaja lawak mega ke apa, dia tak masuk, tapi dia suka lawak, dia suka menghiburkan orang. Dia kan gigi tak ada sebatang. Lagi orang kecam, kadang-kadang dia tak pakai gigi tu. Gigi tu kan dia kena pakai. Lagi orang kecam, orang kata gigi tak ada, dia kata apa? Tu filter. Orang duk kata kat dia, lagi dia pergi tunjuk gigi kat depan dia punya live tu. Nampak gusi-gusi tu. Dia memang suka buat orang gelak, suka menghiburkan orang. Dia kata apa lagi comeback, apa comeback, saya mau comeback itu jumpa dengan Allah. Apa lagi comeback, mau nyanyi, saya mau comeback itu dengan Allah. Dia buat cakap Bangla. Kan dalam lawak tak betul tuan-tuan. Dia nak balik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kawan dia main, waktu dia sakit tu, sallallahu alaihi Muhammad, dia sakit tu, batuk tu 3 bulan dah. Sebelum tu lagi, tapi dia teruk selepas sambut hari lahir dia. Selepas cukup umur tu, selepas tarikh lahir dia lagi teruk batuk dia. Dia buat live tu sallallahu alaihi Sayyidina Muhammad, orang petua macam-macam lah. Tapi dia ni tuan-tuan, keyakinan dia kuat. Keyakinan dia kuat dengan Allah. Yang tu tawakal dia tu. Dia ikhtiar, dia buat. Dia kata dia buat dah, itu buat lah, ayat sasi lah, madu lah, apa semua dia buat lah. Tapi dia kata kalau Allah tak izin tak jadi, dia kata. Sekiranya Allah nak izin, dia kata kita minum ayak ni kosong, tak ada apa pun, kita selawat, kita minum, kalau Allah nak izin jadi lah, dia kata. Tu dalam-dalam dia berseluruh macam tu, dia ada peringatan. Dia punya husnuzan dengan Allah, dia punya sangka baik dengan Allah Subhanahu wa taala, tawakalnya dengan Allah kuat. Tu saya kata tak tahu dia bagi didikan bagaimana kepada isteri dan anak-anaknya, sehingga kan bila orang duk tanya selepas dia mati ni, tak menangis isteri dia, anak dia sulung tak menangis. Depa punya boleh redha, boleh sangka baik dengan Allah tu. Yang ni kita ada ngaji pun tak apa nak lepas pi ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, dia punya faham agama, dan dia fahamkan pula keluarganya tentang agama. Walaupun anaknya tak sekolah, tapi dia bagi sungguh agama ni, dia pasak sungguh agama pada anak-anak dia, isteri dia. Tuan, sampai dia bila dia sakit teruk, dia minta isteri dia hantar pergi hospital. Tak hantar pergi hospital lah. Tu yang ada di Johor waktu tu. Lepas tu dia tak sihat pun, kawan-kawan dia pergi melawat. Dia pesan kat kawan dia tu, Syah Intimu, dia kata jangan menangis, tengok aku macam ni, hebat, kita pun sedih. Dia boleh pesan jangan teriak, jangan menangis. Sebelum ditidurkan, dia boleh sempat ambil wudu. Anak dia pun ajak dia mengucap, dan dia sempat dalam live dia sebelum tu pun minta maaf dengan semua orang. Sebelum tu dia live dia minta maaf semua orang, dan dia pun maafkan semua orang. Dia kata takkan sebab macam ni je, dia kata akhirat nanti kita kena tunggu nak selesai. Saya minta maaf pada semua orang, dan saya maafkan semua orang. Ibu-ibu ayah sekalian, dan ditidurkan terus. Tidurkan terus. Cuma dia nak anak dia mandikan dia, dan anak dia imamkan solat dia, jenazah dia, solat jenazah dia. Anak dia hak sulung tu 15 tahun, kalau tak silap, anak dia tolong mandikan jenazah dia. Anak dia nombor 2 tu 12 atau 13 tahun lah, yang tu imamkan solat jenazah dia. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi hasrat dia, impian dia tercapai. Dan hari ni orang doa balik.
Apa yang dia duk share dalam TikTok ni, orang duk cut, orang duk share balik. Padahal masa dia hidup tu tak ramai terang mana pun. Dan orang jangan sebut pun nama dia. Sebab dia banyak kontroversi. Orang suka kecam dia. Kadang-kadang pendapat dia bertentangan dengan pendapat orang. Macam tadi ya, anak dia tak sekolah, rumah dia tak beli mesin mesuh kat bini dia. Orang dah tanya mesin mesuh, dia kata duk kalut pasal mesin mesuh, kan? Duk kalut pasal orang. Dia kata, apa bukan bini aku? Macam tu lah dia buat. Dia pidobi lah. Kita tak tahu, mungkin dia tak mau komitmen nak kena bayar hutang tiap bulan ke apa, kita tak tahu dia punya perancangan dia. Tak ada peti ais sebab dia nak makan yang segar-segar. Tak ada TV. Kita tak ada TV, tak boleh duduk dah. Tu kehidupan dia. Lepas dia meninggal ni, orang sebut dia. Tu yang tak ada semua pun siap buat live TikTok ni. Berapa ramai manusia tengok. Antara view yang paling tinggi dia kata dalam sejarah dia. Tak ke pelik? Saudara semua tu dah top dah. Tapi bila dia cerita bab arwah Suhaimi Sa'ad ni, view dia tinggi dalam sejarah. Pelik tak? Bila Allah nak muliakan satu orang, tak ada yang pelik pun kan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kematian yang menghidupkan. Ada orang yang dia terkenal ketika hidup, tapi bila mati senyap. Setakat tu orang tak cerita pun pasal dia. Padahal waktu dia hidup nama dia gah. Bila dia mati, setakat orang kata meninggal dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tak ada pun kisah-kisah dia yang boleh sentuh hati kita, tak ada. Tapi dia waktu dia hidup taklah sehebat ni pun. Bila dia meninggal, dia menghidupkan pula orang lain. Dia kata apa? Nabi kata khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia ialah manusia yang banyak memberi manfaat kepada manusia lain. Jadi dia share benda-benda tu, manfaat banyak pada manusia lain. Nah, mudah-mudahan Allah jadikan kuburnya taman daripada taman-taman syurga, insya-Allah. Amin. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat, mukminin mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Balik kepada ayat Allah Subhanahu wa taala tadi. Ingat nak balik awal sikit mana ni. Saya pak karap pun malam ni tak sama soal noh, tak mau makan nak balik terus. Ingat nak balik awal lah, tapi tak tahulah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baik. Kat mana tadi? Ayat Allah Subhanahu wa taala berkaitan dengan apa? Ujian yang Allah Subhanahu wa taala datangkan. Ujian yang Allah bagi. Yang cerita contoh tadi saya buat contoh satu orang manusia yang dia pergi turun ke laut naik sampan. Allah bagi gelora yang kuat, angin yang kuat. Pada waktu tu Allah je lah dia bergantung. Allah je lah yang dia belum teringat pun, duk minta pun ke Allah je. Ini Allah cerita dalam ayat ni. Lenyaplah dari ingatan kamu makhluk-makhluk yang kamu seru sebelum ni, kamu duk minta dekat depa apa semua ni, lenyap. Yang tu tak ada dah. Illa iyyah, kecuali Allah aja yang kamu ingat waktu tu. Yang ni nak mak kat kita bila kita duduk dalam suasana antara hidup dan mati ni, hidup mati, waktu ni kat siapa kita nak serah? Kat siapa kita nak minta? Allah lah. Tak ada lah. Manusia ni tak ada. Allah aja. Lalu kita akan minta ke Allah. Macam saudara-saudara kita di Gaza hari ni lah. Yang di atas kepala mereka ni terbang peluru-peluru berpandu atas kepala. Kita solat tenang, mereka solat ni khusyuk, kita belum tentu khusyuk. Kan Nabi sebut bila solat ni syaitan dia main kat kita, dia suruh kita ingat kada wa kada, ingatlah yang tu, ingatlah yang ni. Duduk dalam ni tak teringat, mayang lagi teringat Allah tadi backzip tak ada, tak tahu. Teringat selalu kan. Ya mai sini, mai duk jalan lambat kau nak sampai.
Sementara nak boleh qomat kan, tak ada dok teringat apa. Papah takbir Allahu Akbar, pintu pondok kunci tak tahu tadi. Nabi abanglah hadis macam tu. Syaitan. Nah, kita duk tenang macam ni nak sembahyang dapat khusyuk susah ni. Depa sana boleh ada khusyuk dalam solat tu sebab apa? Boleh jadi ni solat kami yang terakhir. Tengah duk solat, bom jatuh atas masjid. Macam orang ni kan tengok bom masjid Khalid Al-Walid kau. Sebab tu dia boleh khusyuk dalam solat depa, boleh jadi ni solat kami terakhir, takbir kami yang terakhir, sujud kami yang terakhir. Boleh jadi bom akan jatuh waktu tu tuan-tuan, ibu sekalian. Kebergantungan mereka dengan Allah tu sangat kuat dan sangat dekat. Kan. Duk dalam rumah pun duk ingat kat Allah. Takut bom jatuh atas rumah. Tu tengok anak-anak yang syahid, yang tubuh badan mereka tak hancur tapi syahid anak-anak tu, disusun seorang demi seorang demi seorang. Kita pun tengok dalam hati kata, meninggal ke mereka ni? Sebab kita tengok mereka tak seperti meninggal, tapi kita tengok seolah-olah sedang tidur anak-anak ni, dengan wajah mereka, dengan kaki tangan mereka waktu tu macam tidur mereka ni. Tengok lagi kita kali kedua, kali ketiga, Allah, dia main sayu lah. Sebab kita membayangkan itulah anak kita, itulah cucu kita. Kan Nabi kata kita ni bersaudara, kena ada rasa, kena ada rasa. Sampai tak ada rasa langsung kita. Saya kata imam-imam boleh baca kunut nazilah, bacalah dalam sembahyang. Tak apa ustaz, Allah printlah keluar satu buah depan tu. Tengok. Kalau duk tunggu hafal, tuan-tuan macam hak kita jemaah belakang lah, tunggu kita hafal kan, sampai perang habis pun tak ingat lagi. Kan nak hafal dah tepat. Ya lah ustaz, oi umur pun dah 60 lah. Doa kunut biasa pun tak ingat dia dah. Tu yang lebih sembahyang jemaah tu imam tolong baca. Kami amin ni bagus juga. Tapi kalau ingat tak pi pula. Kan? Kalau lain pada solat subuh tak mau baca kunut subuh, baca je kunut nazilah tu. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzubika min syururihim. Baca tantu terus pun tak apa. Tu solat biasa kan. Solat zuhur boleh dah baca, boleh. Mayang tu senyap je, tapi tang doa tu kena kuat. Tang kunut nazilah tu kena kuat. Kena baca kuat. Tak semayang tu tak apalah zuhur, mana ada orang baca Fatihah kuat kan? Jangan sesuatu nak baca kunut nazilah Fatihah balun kuat, hak belakang hak pejam mata celik mata, tak kunut tu je kuat. Subuh baca kunut subuh, sambung kunut nazilah kan? Tak tahu hak lain-lain tu, tahu tang tu pun tak apa dah. Ibu-ibu sujud ni selitlah sama, ya Allah bantulah saudara kami di bumi Gaza, ya Allah bantulah mereka, ya Allah. Ni bahasa Melayu tak apa, duduklah hati. Cakap Melayu tak kira batal pula sembahyang. Tak payah cakap, duduklah hati. Baca ni, minta ni ke Allah. Takut nanti di sana kita tak lepas. Depa kena bunuh, terkorban syahid, hancur tubuh badan, angkat-angkat badan bawah tak ada dah. Tengok kepala sebelah hilang dah. Allahu Akbar. Kita di sini tak teringat langsung. Dalam khutbah saya pun ni saya sebut, saya kata imam-imam tolonglah baca kunut nazilah. Kalau tak boleh dalam solat, lepas solat tu doa lepas solat selitlah sikit untuk doa untuk depa. Jangan lupa terus. Jangan lupa terus. Kita tak boleh pi harta kita, mudah-mudahan boleh sampai pi insya-Allah walaupun sikit. Kita memang tak pi dah, buat raya ni memang tak pi dah. Kalau pi pun tak terima. Tak terima dah. Mereka kata main buat apa lah, menyusahkan kami. Mereka tak terima dah. Kita duduk sini sudahlah. Sudahlah kan? Nak terima macam mana balong mesti rumput, lepas mesti rumput, pegang gelas pun duduk macam ni, pegang ketak tangan ni, nak pegang nebang bergedak dah. Bukan benda mesti rumput dia tahu. Ha,
Tapi lah menyusahkan mereka, kita tak mampu lagi. Ke depan tak tahulah. Kan? Allah campak keberanian. Dan sungguh ada satu orang alim ni, dia duduk mengajar ni masjid, surat membaca masjid ni, kitab ni, puluh tahun duduk mengajar bab akidah. Satu hari dapat seruan jihad, dia turun pergi jihad. Turun pergi jihad ni, dia tengok, dia gerun, dia takut, dia main rasa takut ni, tak boleh pergi. Dia lari dalam medan jihad tu. Alim mengajar kitab ni 20 tahun. Tu kata medan tak sama. Ni duk derah macam ni. Nampak je derah ni. Nampak pula hati ada taman lagi payah. Duk kesian kat orang mudah. Kesian kat orang mudah sangat. Ni cerita dia. Allahumma salli ala Muhammad. Bila dia lari tu, apa dia buat? Dia balik, dia bertaubat, dia berdoa ke Allah apa semua ni, dia muhasabah balik, sehinggalah Allah campakkan dalam diri dia ni. Kan? Dia duk fikir balik apa semua, dia muhasabah balik diri dia. Sehinggalah Allah campak takwa dan iman dalam diri dia. Bila benda ni betul-betul meresap masuk dalam diri dia, barulah dia turun dalam medan perang. Musuh yang tengok lari. Musuh lari. Sebelum tu dia lari. Hak duk mengajak tu. Medan tak sama. Nak boleh faham tu, nak boleh masuk duk dalam diri kita ni. Hak kita turun pi ni untuk berjihad untuk Allah Subhanahu wa taala. Bukan nak untuk hidup dah, untuk Allah dah. Turun pi tu. Nak boleh tak yang tu dalam diri kita. Allahumma salli ala Muhammad tu yang saudara Nadir cerita. Satu orang pemuda asyraf mustaha, yang dia rumah dia dengan tempat operasi dia ni sekitar 15 minit tapi di awal-awal dulu ni dia turun di tempat operasi ni 6 bulan tak balik. Mereka duk usaha nak masuk ke tanah haram Israel tu start tahun 2008 kot kalau tak silap. Jadi mereka duk jaga di perbatasan sempadan. 6 bulan tak balik, tengok isteri, tengok anak-anak. Adakah tak rindu? Rindu. Ayah ni gagah duduk sini. Kalau kata duduk pergi masjid kat luar keluar pergi masjid subuh tak balik, bini duduk usaha dia. Di mana Pak Long ni tak balik-balik ni? Baru pergi masjid mayang subuh. Dia tak tahu dia tu jenis pergi mayang subuh, kuliah habis lama dah. Singgah kedai kopi pula. Tu yang lambat. Ingat ke kuliah lambat tak? Kuliah pun tak dengar. Cuma balik tak lagi dia pusing lah kat bini dia. Dia kata ustaz lambat tadi. Padahal dia tak pergi kuliah pun, orang lain yang pergi. Tu pun bini dia ingat mana pergi orang tua ni tak balik. Tu kira pergi masjid tu kan. Ni turun pergi berjihad, jaga sempadan 6 bulan tak balik. Isteri anak-anak ni nak abang rindu ni. Tuan-tuan saya duk cerita lah. Cuma nak abang perjuangan, berjuang untuk agama, berjuang untuk Islam, untuk Allah Subhanahu wa taala ni. Dalam perjuangan ni seboleh-bolehnya jangan tengok orang tak buat apa. Kalau tengok orang tak buat apa, kita berjuang seletih give up down mana ci ustaz, saya semua depa tak buat pun. Dia mula dia kena tengok hak lagi banyak kerja daripada kita, baru kita rasa Allah kita sikit ni sampai 6 bulan tak balik tengok isteri dengan anak-anak. Kita baru 6 jam menggelisah 6 bulan. Sampailah satu ketika, sebab mereka ni mujahidin ni bukan orang senang, susah. Allah salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ibu-ibu yang tengok mereka kan tutup muka mujahidin ni. Kita kalau boleh nak tunjuk muka tunjuk muka pasal muka lawak kan. Mereka tutup muka. Antara sebab tutup muka ni antaranya supaya orang tak kenal mereka, orang tak boleh detect mereka. Itu semua orang tahu dah tuan-tuan. Lagi pasal apa tutup muka? Pasal nak jaga hati ni. Orang tak tahu mereka tak apa nampak biji mata biar orang tak tahu, supaya orang tak kenal siapa mereka ni. Tu Abu Ubaidah tu sampai lah ada orang kenal. Yang mereka dah abang kami tahu bohong mana tahu. Abu Ubaidah, Nabi pernah kata Abu Ubaidah ni kan,
Penjaga amanah untuk umat aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah. Ni penjaga amanah bagi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Ubaidah Al-Jarrah. Tu yang Abu Ubaidah tu ambil nama sebenar sahabat Nabi, Abu Ubaidah Al-Jarrah, yang kata-katanya dinanti-nanti, ditunggu-tunggu ungkapan yang akan keluar daripada mulut dia. Kata-kata dia sedap kan. Dia pernah abang kat mereka, kalau mereka serang daripada darat, siapkanlah kereta kebalmu agar bertukar menjadi keranda untukmu. Sedap dia kata kan. Dia kata setakat nak serang mereka tu macam minum ayak kan, mau tak terbakar dengar. Setakat nak serang mereka tu macam minum ayak kan. Nak abang kata mudah kan. Tu Abu Ubaidah. Orang tak kenal nampak biji mata. Nak jaga hati. Sebab Nabi sebut dalam hadis, di akhirat nanti ada manusia yang syahid, tetapi dikatakan kepadanya, kamu berjuang bukan kerana aku, kamu berjuang kerana nak dikatakan orang kamu ini hebat, pahlawan yang hebat, maka benar dikatakan orang kepada kamu yang demikian. Lalu Allah humbankan dia ke dalam neraka. Mereka mengaji lebih dari kita, ibu-ibu ayah sekalian. Nak syahid ni, nak dapat syahid yang sebenar-benar syahid ni, maka satu malam ada orang bawa makanan mai. Lepas tu dia jaga operasi, kawan-kawan dia bawa mai shawarma. Tahu shawarma? Kan, nak cari sampai ke masjid Ustaz Firdaus pergi Bushra kan, nak makan shawarma Ustaz Firdaus punya. Shawarma, saya pun dulu tak kenal shawarma. Kemah tak kenal shawarma. Ni nak makan shawarma, pergi sana cari. Depa tu bawa main shawarma bagi depa biasalah kan, memang makanan jenis ni asal sana. Bawa main anggur, hak lain semua makan, dia tak makan, dia ambil, dia bawa lembek. Depa hak bagi ni jadi tanda tanya, pasal apa dia tak makan, tak sudi ke macam mana ke? Depa jumpa dia tanya. Dia kata, malam tadi aku tinggalkan keluarga aku selepas Isyak. Aku tinggalkan isteri aku, anak-anak aku dalam keadaan mereka ni lapar. Mereka belum makan. Jadi malam ni aku dapat makanan ni, aku tak sampai hati nak makan dalam keadaan isteri dengan anak-anak aku lapar. Tu dia. Macam saya duduk kuliah, lepas kuliah orang jamu makan. Lepas kuliah orang jamu makan. Dah orang jamu makan tak bukui bawa balik. Dah bukui macam mana ada orang tak bagi. Tak bukui bawa balik. Lepas tu balik rumah duk abang pula. Tadi depa jamu makan sedap. Dah tak bawa balik, pergi balik belahak betul abang. Sedap depa jamu tadi sedap. Tak ada duk fikir pun pasal bini di rumah ke anak-anak, tak ada duk fikir. Ni hak duk berjihad jalan Allah ni, depa ada benda-benda ni. Susah ni susah. Tapi dia fikir isteri dia, fikir anak-anak dia nak bawa balik. Esok habis shift dia, lepas subuh dia balik. Dia bagi ke isteri dia, apa suruh hidang, apa semua. Dia pun duk main dengan anak-anak dia. Lepas tu lepas main dia pegang tangan anak dia. Wahai anak aku, kata dia, esok aku akan syahid. Ni firasat orang-orang yang bakal syahid ni, orang soleh ni. Esok aku akan syahid. Dia abang kat anak dia ni. Anak dia dengar-dengar ni nak bangkit, dia abang kat mak dia terkejut. Dia tarik tangan anak dia. Dia kata, wahai anakku, jangan kau khabarkan kepada sesiapa pun berita ini, melainkan sehingga aku benar-benar syahid esok. Dan cerita ini untuk kita yang lelaki sahaja. Wahai anakku, dah besar. Wahai anak aku wasiat kepada kamu 3 perkara. Pertama, dia kata ke anak dia, setelah aku syahid, jagalah ibumu, jagalah adik-adikmu, sehingga mereka tidak merasai kehilangan aku. Ni anak lelaki ni. Yang kedua, dia kata, wahai anak aku, berdampinglah dengan Quran, dekatlah dengan Quran, jangan tinggal Quran, kerana apabila engkau tinggalkan Quran, engkau pasti akan berada dalam kegelapan. Sebab tu tak pelik tengok budak tu tengah duk jahit, doktor duk jahit dia, wa qadha rabbuka alla iya, duk baca ayat tu, walaupun dia menangis tapi dia baca ayat Quran. Obat bius dia Quran.
bangkit dia Quran. Duk tolak atas tu kan, yang ni pun duk tolak orang duk luka ni, Quran, baca Quran, dekat sungguh depa dengan Quran. Kita tepuk belakang suruh baca apa ni, tenggelam habis semua. Baru tepuk belakang kan, tepuk suruh sambung, nak sambung tak mana. Tak lazimi Quran, no, tak rajin baca Quran. 2, 3 kata ayahnya, jalan jihad ini aku telah laluinya kan. Dia yang bersama sahabat-sahabatnya berjihad, dia kata aku nak kamu teruskan jihad ni, teruskan perjuangan ini sehinggalah kita berjaya menawan Masjidil Aqsa, berjaya menawan Baitul Maqdis. Pesan ayah dia. Anak dia esok pagi pergi berlatih renang, kat tengah hari balik mai depan rumah dia ramai ada orang. Dia tanya mak dia ada apa, mak dia kata masuklah dalam tengoklah sendiri. Dia masuk dalam, pakcik dia kata apa, ayahmu telah pun syahid, ayah kamu telah pun syahid. Dia kata tunjukkan kepada aku di mana jasad ayah aku nak belai rambutnya, aku nak kucup dahinya. Pakcik dia masuk dalam, ambil sebungkus plastik warna hitam. Pakcik dia kata malam tadi tempat operasi ayahmu telah pun dibom. Dalam plastik ini ada jasad, sepihan jasad ayah kamu. Kamu nak tengok, kamu nak ucap selamat tinggal, kamu ucapkanlah, kata pakcik ni. Ni kita hari ni tak rasa apa. Tak tahu tuan-tuan, kerah hati macam mana tak tahu. Kalau tak boleh nak rasa apa yang saudara kita sedang alami hari ni. Tuan-tuan hari ni pergi buat umrah, tuan-tuan nak angkat jari macam ni depan Kaabah pun tak boleh. Saudi tu, negara Islam tu, tuan-tuan pergi depan Kaabah mau duk angkat macam ni. Kita di sini ada angkat macam ni tabligh. Hak tuan-tuan takut tu lah. Buat tak kenal kan. Oh, tengok masuk kok simpang ni, sini lari masuk rumah habis dah. Lari masuk rumah belakang dah. Baru dia duduk depan simpang tu kan. Mai duduk bagi salam, assalamualaikum. Dia tolak anak dia keluar, biar abang ayah tak ada. Anak ni pun lurus bendui, keluar mai. Ayah pesan suruh abang, dia kata dia tak ada. Anak lurus bendui. Golongan yang ramai orang takut di Malaysia ni tabligh kan. Takut sungguh. Di Malaysia ni tabligh lah kerap dia sebut la ilaha illallah. Pergi sana depan Kaabah mau doa angkat macam ni, depa dipegang. Sebab ni orang yang sokong mujahidin di Palestin. Doa angkat macam ni tuan-tuan ibu-ibu sekalian, mau kena soal siasat berjam-jam. Baju yang tulis Palestin, mafla. Tahu mafla bukan mafia. Dua benda yang berbeza. Ni mafla ni. Mafla kan. Ni kadang-kadang sampai tak ketahuan kita ni. Orang kata mafla, dia sebut mafia. Mafia tu gangster. Kan? Macam orang pergi jemaah dia, tapi dia kata tadi Tok Imam tadi atas member, lepas tu duk baca talqin apa. Kawan tu belum melengung, bila ada orang mati. Dia kata tadi tak ada orang mati. Tak tadi hak duk baca kat atas tu Tok Imam baca talqin apa. Bukan talqin Pak Long oi, tu khutbah. Sampai hak tu tak tahu nak beza. Tu hak Arab ni, hak Melayu tak erti pun dah. Kawan tu accident, depa bawa pi. Dia kata tak tahu wak pi mana dah. Wak pi masuk apa, buat apa puspakom apa benda dah. Tak sampai mai tak tahu depa bawa pi le accident tadi. Depa bawa pi buat puspakom. Hak ni duk tunggu, dia kata apa cerita, tanya pasal orang mati, pasal apa duk cerita pasal puspakom pula dah. Nak cek motor dia kan macam mana. Sebab dia accident dengan motor. Dah ada kata puspakom. Bukan puspakom. Postmortem. Dia kata mana tahu tukar dah. Hak Melayu pun tak lepas, Arab lagi tak lepas. Tuan-tuan sedih dengar tadi kan. Sedih tuan-tuan, kita pusinglah pergi gelak sikit kan. Allahu akbar. Saya tak tahan.
Saya cerita macam ni kata bukan tahan, saya sedih. Tu saya kena buat lawak sikit, saya lagi tak boleh cakap. Nah, hati ni touching payah lagi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, tuan-tuan, muslimin, muslimat, mukminin, mukminat dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Itulah ujian Allah bagi berat kat depa. Nah, harga yang perlu mereka bayar untuk berada dalam syurga Allah. Nak duduk dalam syurga, nak berada dalam syurga, itulah harga yang mereka kena bayar. Tiba-tiba kita hari ni ada di kalangan kita piduk kata mereka ni pengganah, mereka ni tak ada kerja, piduk serang Israel. Ni kita tak erti. Sedih tuan-tuan dengar. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nah, baik ibu ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ayat tadi Allah kata apa? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bila Allah selamatkan mereka, nah, hidup ni, selamat ni dalam musibah tadi hebat tu, berat tu. Kan? Antara hidup dan mati ni, doa ke Allah je, ya Allah, ya Allah, ya Allah, doa minta Allah bagi selamat. Bila Allah selamatkan mereka, kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ni, maka kamu, kata Allah, berpaling tadah, yakni tidak mengingatinya, tak ingat dah ke Allah. Selamat tak ingat dah ke Allah Subhanahu wa taala, berpaling tadah tu. Pasal apa? Allah abad di ujung ayat ni, wa kanal insanu kafura, dan memanglah manusia itu sentiasa kufur, yakni akan nikmat Allah. Inilah perangai dia. Inilah perangai dia. Kita ni sebab tu kita risau bila mana Allah bagi nikmat banyak kat kita. Takut kita kufur nikmat. Kita tak ingat ke Allah, kita lupa ke Allah, sampai saudara kita sana kena macam tu, kita sini boleh dia buat tak tahu relax pasal kita dah dapat nikmat. Macam tadi tuan-tuan ibu sekalian, kita ni Allah bagi rezeki kita, kita nak boleh menangis macam orang tadi, tak boleh. Kita makan tak ada rasa apa, sampai bismillah pun lupa baca. Kau tengah makan nangis sebab ingat Allah. Ya Allah, Allah sayang kat aku no. Allah bagi aku rezeki, Allah bagi aku boleh makan no. Allah bagikan sedap duduk dalam mulut aku, boleh rasa makanan ni sedap no. Boleh fikir benda tu dah. Tak boleh tuan-tuan, dah kita tak fikir pun. Allah bagi darah duduk jalan lah orang. Kalau Allah blok, apa jadi kat kita? Apa jadi kat kita? Tapi Allah ni Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Kan Allah bagi jantung ni boleh duduk degup. Kaki kita walaupun tak kuat boleh berjalan. Tapi kita ni, Allah kata kufur nikmat. Tak ramai yang nak syukur kepada Allah. Tak ramai yang dalam sehariannya nak sebut Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Berat kita ni, berat. Sebab tu kalau Allah jemput kita lah ni, kita pun tak tahu no? Kita pun tak tahu. Sebab kita ni Allah bagi nikmat banyak sangat, dan banyak juga lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebelum ni lah tuan-tuan, saya mai, saya dah jumpa dengan pencilat tip kan. Bila berjalan je dia kata, Ustaz no, Allah bagi nikmat lagi no. Itu saya itu macam tak ada dah. Kan? Allah bagi nikmat lagi Ustaz. Kalilah saya main 2 bulan lepas nak berjalan pergi sembahyang. Saya pun kenal dia sebab kenal dengan Rauf pergi Pastakim pun dulu. Dia kalau jumpa je timbang keluar tu, kata ni kalau pergi Pastakim dulu seronok Ustaz lah. Tu kecil datik. Dia kata saya suka dengar kuliah Ustaz ni, tapi kadang-kadang dia tak boleh nak ikut Ustaz. Kadang-kadang dia jadi tak apalah, saya kata ni pun Allah bagi nikmat hari ni. Tak lepas tu dengar masuk hospital, Allah nak ambil. Siapa kita yang nak halang? Siapa kita yang nak halang? Siapa kita yang nak sekat? Bagi Allah ambil. Pinjaman je Allah bagi, pinjam. Sebab tu kalau orang yang boleh sangka baik dengan Allah ni, lama mana pun Allah bagi satu-satu tu dekat dia, anak dia puluh tahun, belasan tahun Allah bagi. Bila Allah ambil, dia boleh sangka baik dengan Allah ni tuan-tuan. Dia boleh redha macam tadi. Dia tak nangis. Sebab dia tahu hak Allah. Allah pinjamkan je kat kita. Allah boleh ambil bila-bila masa saja. Tapi kita nak sampai duduk dekat makam tu, kedudukan tu, payah kan. Walaupun kita tahu kita semua ni Allah pinjamkan je. Jadi ibu-ibu ayah-ayah sekalian, minta maaf lah noh, bala ni ayat mata sikit.
Nah, cerita ni untuk hati kita, untuk hati kita. Sebab hati kita keras. Sebab tu bila ditanya kepada Nabi SAW, orang yang terbaik, Nabi kata orang yang terbaik ni orang yang suka mencari kesalahan diri dia. Orang yang suka cari kesalahan diri dia, itulah orang terbaik, kata Nabi. Sebab bila dia jumpa kesalahan diri dia, dia akan cuba untuk betulkan kesalahan dan kesilapan diri dia. Tapi orang yang sebaliknya, kata Nabi, yang tidak baik, dia suka untuk cari kesalahan orang lain sehingga dia lupa kesalahan diri dia. Hatta kita duduk dalam masjid pun kadang-kadang kita tengok tak mamai masjid ustaz, tengok orang duduk sembang pasal orang, duduk ngumpat pasal orang. Kita tak sedar dalam masa yang sama Allah sedang menguji kita. Kita sibuk hal orang, kita sibuk hal orang yang duduk ngumpat tadi ni. Sampai kita kata pergi masjid ustaz, masjid pun orang main duduk ngumpat orang. Kita tak sedar rupanya kita disibukkan dengan hal orang, kita lupa hal kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebab tu bila mana kita buat kebaikan, nak didik hati kita, cubalah lupa kebaikan kita buat, besar mana pun kita lupa. Tuan-tuan ibu-ibu pernah sumbang kat Mahat ni, lupakanlah sumbangan tu. Ustaz tu ingat langsung. Kalau kita ingat, satu masa kita tak belajar dengan ustaz ke apa ke, kita akan mula mengungkit. Dulu ustaz susah, aku yang sumbang, aku yang tolong, aku yang bantu. Kita mula mengungkit dah, walaupun dah puluhan tahun dah habis rosak pahala kita. Tapi ingat satu benda, bila kita buat jahat, kita buat dosa, kita buat maksiat, ingatlah, ingat sampai mati. Jangan lupa. Bahkan wajiblah kita untuk ingat, wajibkan diri kita ni untuk ingat dosa kita buat. Sebab kita nak kena minta ampun. Kalau kita lupa, buat lupa dosa kita, kita tak akan minta ampun kepada Allah. Kita buat zalim ke orang, kita buat lupa, kita tak akan pergi dia untuk minta maaf kepada dia. No, kita cubalah jaga hati kita. Saya pun bukan baik, dosa saya pun banyak lebih daripada ibu-ibu, ayah-ayah ni. No, cuma saya bercakap ni untuk diri saya. No, dan mudah-mudahan ada kebaikan sampailah kepada ibu-ibu, ayah-ayah sekalian. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya minta ampun, saya minta maaf andai terkasar bahasa, tertinggi suara, terlajak masa. InsyaAllah panjang umur, kita jumpa lagi lain waktu dan masa. Jadi ibu-ibu, ayah, tanda lah kat mana kita berhenti. Ikut saya terlupa, saya balik-balik ni kadang-kadang saya lupa nak tanda. Mai bulan depan baru saya nak tanya pula sambung kat mana apa semua. Nah, jadi insyaAllah ibu-ibu, ayah, tanda. Mudah-mudahan panjang umur kita. Setiap kali mana-mana tempat pun saya pergi, saya kata, tuan-tuan ibu-ibu sekalian, niatlah siap-siap, niatlah siap-siap yang kita ni nak main kuliah lagi. Walaupun kadang-kadang boleh jadi mati tu datang dulu sebut kepada kita, kurang-kurang kita dapat niat untuk kita main majlis ilmu ni. Kalau panjang umur, mudah-mudahan Allah akan mudahkan urusan kita pada hari tersebut, insya-Allah. Itu niatlah. Jadi insya-Allah malam ni sebelum saya berhenti, saya nak nasyid satu nasyid. Nasyid ni sebenarnya nasyid untuk peristiwa lain, tapi saya ubah sikit untuk Palestin. Suara tak sedap, tapi nak suruh dengar lirik ni masuk sampai dalam hati. Nak dengar masuk sampai dalam hati ni, insya-Allah. Bayangkanlah apa yang terjadi kepada saudara kita di Palestin, insya-Allah. Apa yang berlaku di Palestina adalah lambang kedengkian dunia, bukan memberi kebebasan agama, kerana Islam musuh mereka. Mereka ditembak dan disembelih, mereka dihancur dan dileburkan, mereka dibelah dan dibekukan, mereka dimusnah dan diletupkan, hancur luluh berkecai tubuh mereka, kelihatan tulang dan juga isinya, anak menjadi yatim tiada berbapa, si istri pula menjadi janda. Titisan-titisan darah-darah itu perlu dibayar dengan setimpalnya, secebis daging yang jatuh dan hancur, secubit
COVID kesakitan yang ditanggung. Duhai umat Islam, bangunlah segera, bebaskan rakanmu dan juga saudara. Sedang musuh-musuhmu berpesta di sana, bermaharaja lela membunuh dunia. Kepada syuhada di Palestina, kepada syuhada di seluruh dunia, bidadari syurga rindu menjemputmu. Kedatangan syahid yang amat dirindu, kedatangan syahid yang amat dirindu. Allah Ta'ala a'lam. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله الأمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويل واهدنا الصراط المستقيم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. اللهم اجعلنا من أهل العبادة ولا تجعلنا من أهل المعصية. اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم انصر إخواننا في غزة، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم قوي عزائمهم، اللهم صبرهم على مصيبتهم، اللهم تقبل شهداءهم. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bantulah saudara-saudara kami di bumi Palestin, Ya Allah. Bantulah saudara-saudara kami di bumi Gaza, Ya Allah. Ya Allah, tetapkanlah pendirian mereka, Ya Allah. Tetapkan kaki-kaki mereka, Ya Allah. Ya Allah, kuatkanlah tentera-tentera mereka, Ya Allah. Ya Allah, kurniakanlah kesabaran di sebalik musibah yang Engkau timpakan ke atas mereka, Ya Allah. Ya Allah, terimalah kesyahidan mereka, Ya Allah. Terimalah kesyahidan mereka, Ya Allah. Terimalah kesyahidan mereka, Ya Allah. Bantulah mereka, Ya Allah. Bantulah mereka, Ya Allah. Hantarlah tentera-tenteramu untuk mereka, Ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.